Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Okey, jom kita tengok soalan ni. Ini adalah soalan persamaan linear matematik tingkatan 1. So macam mana kita nak jawab soalan ni? Okay, tengok dulu betul-betul. And then jom kita baca soalan sekejap. Apa dia cakap? Rajah menunjukkan sebuah segi empat tepat. Okay, and then memang kita ada gambar, soalan dia bagi gambar kan, dan kita tahu kalau ciri-ciri segi empat tepat apa dia? Ciri-ciri dia adalah panjang garisan atas akan sama dengan panjang garisan bawah. Okay, panjang garisan kiri akan sama dengan panjang garisan kanan. Okay, itu nombor 1. Tapinya, bila kita tengok dekat sini, perasan kan, nilai 2x tolak y adakah sama dengan 5x tolak 14? Macam tak sama sebab dia punya nombor tu lain. Atas 2x dan ni 5x. Nampak macam tak sama. Tapi ingat, ingat. Dia punya panjang sebenar adalah sama tau. Sama sahaja. Ini konsep asas yang kita kena tahu. Okay. Next, apa lagi kita kena faham soalan ni? Dia suruh kita bentukkan dua persamaan linear serentak. Okay, ingat. Bila kita dapat soalan macam ni, kita kena tahu kalau kita kena buat dua persamaan linear, awak kena tahu persamaan tu maknanya apa. Ada dekat bahagian kiri, ada juga bahagian kanan. Kiri sama dengan kanan. Faham maksud cikgu? Nilai kiri mesti sama dengan kanan. Faham maksud cikgu? Boleh kita jawab. Okay, so berdasarkan soalan yang dia bagi ni, agak-agak apa persamaan yang kita boleh buat? Apa persamaan kita boleh buat? Adakah kalau bab bentuk ni kan, dia boleh jadi apa boleh jadi kita buat formula perimeter. Apa lagi? Boleh jadi kita buat formula luas. Okay? Boleh jadi kita buat apa lagi? Biasanya macam ni lah. Biasanya macam ni. Tapi isunya, kalau kita nak buat persamaan perimeter ni, adakah boleh? Tak, sebab soalan tak bagi. Faham tak maksud cikgu? Perimeter tu apa? Perimeter tu apa? Perimeter adalah hasil tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Habis kalau ada tambah yang pertama, tambah yang kedua, tambah yang ketiga, tambah yang keempat, sama dengan apa? Ada tak soalan lagi? Tak ada. Dia akan jadi tergantung. Bila tergantung, jadinya kita tak boleh pakai formula perimeter. Faham setakat ni? Alright, good job. So now, kita tengok pula luas. Luas. Okay. Sama juga konsep dia macam perimeter tadi. Luas, ada tak soalan tu bagi nilai luas segi empat tepat tu? Tak ada. Apa formula luas? Formula luas adalah panjang kali lebar. So, bila kita jumpa soalan ni, boleh jadi, cuba padam ni Okay, dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Boleh jadi, kita ambil nilai dekat sini, panjang ni kali dengan lebar ni, betul? Panjang ni kali dengan lebar ni. Panjang ni kali dengan lebar ni. Okey, contoh. Luas dia yang pertama adalah 5x tolak 14. Panjang dia kali dengan lebar ni kan. Okey, kali dengan x tambah 1. Tapi soalan cikgu, kita nak sama dengan apa? Tak soalan bagi? Tak ada. Faham? Alright, okay. Itu tak apa lagi. Okay, sekarang ni ada juga student yang dia terfikir macam ni. Cara dia adalah, okay cikgu, what if kalau kita tahu yang panjang lebar ni, kita boleh ambil ni juga. Yang ni contoh, ni panjang, ni lebar. Faham tak? Dia kata nilai kiri sama dengan nilai kanan. Faham Maksudnya kalau kita ambil warna biru ni, kita kira lebih luas akan sama juga dengan warna hijau ni. Faham maksud cikgu? Okay, kalau faham alhamdulillah. Okay, dengar betul-betul. Okay, tarik nafas dalam, hembus 3 kali kalau sesak. So, kita akan ambil 1/2y. Kali dengan apa? 2x tolak y. Okay, soalan cikgu pada awak. Adakah macam ni kita punya persamaan linearnya? Kalaulah kita pilih ni baru 1. Tapi kalau lagi 1, nak buat macam mana? Okay. So, lagi 1 macam mana tu kita hold dulu. Sekarang ni kita nak uji. Adakah luas ni
adalah cara yang terbaik untuk kita buat persamaan linear. Faham maksud cikgu? Okey, kalau faham alhamdulillah, jom kita cuba jawab soalan ni yang kita try buat ni. Apa kita kena buat? Of course, bila dua ni darab, maknanya kita kena kembangkan lah. Dikembangkan macam biasalah. Okey, macam ni akan dapat 5x kuasa 2. Apa lagi? Tambah 5x tolak 14x tolak 14. Okey. Sama dengan yang ni. Ni macam mana ni? Of course, ini kena kali ni, ini kena kali ni. Apa jadi? 2/2y kali dengan 2x. Macam mana tu? So ini biasa kita akan buat darab tambah akan dapat apa? 5/2 lah. 5/2y lah. Yang ni nama lain. 5/2y kali dengan 2x. So kita akan dapat 5xy. Lepas tu kali dengan yang sebelah 5/2y kali y. Negatif y. Akan dapat 5/2y kuasa 2. Okay, stop. Soalan cikgu pada awak. Adakah macam ni rupa persamaan linear? Tak tahu pun. Tak. Dia tidak menepati syarat persamaan linear. Persamaan linear syarat dia adalah dia ada satu pemboleh ubah. Okey, hanya ada satu pemboleh ubah, hanya ada satu ataupun dua pemboleh ubah tapi dengan kuasa satu. Faham maksud cikgu? Cuba tengok kuasa ni berapa? Ada 2. Kat sini dah salah dah. Nampak tak? Ada gabungan 2 pemboleh ubah serentak. Ni dah salah dah. Ini pun kuasa. Ni pun dah salah dah. Bermakna kaedah luas ni kita tak boleh pakai. Sebab bila kita membentuk persamaan linear, dia tidak menepati syarat-syarat persamaan linear. Faham setakat ni? Okay, good job. So, kalau nak tahu persamaan linear bentuk ni macam mana? Mestilah bentuk ni contoh. Contoh, okay? X tambah Y sama dengan 6. Contoh. Contoh, dia keadaannya begini. Ada 2 pemboleh ubah yang berasingan. Kalau X, Y sama dengan 6 ni salah lah. Faham maksud cikgu? Alright, good job. So now, kalau macam tu, apa cara kita nak pakai? Benda ni, awak kena dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Soalan ni sangat mudah. Of course, nak kita kena try and error. Try and error. So now, disebabkan perimeter tak boleh luas, tak boleh, apa lagi kita boleh buat Okay, sekejap. Bagi cikgu padam sekejap. Okay, apa lagi cara kita boleh buat kelas? Okay, so sekarang ni, dah lah dia minta apa? Dia minta 2 persamaan linear kot. Macam mana ni nak buat? Okay, dengan cara apa? Dengan cara kita menyamakan persamaan ni. Ni apa nama algebra ni sama dengan bawah ni. Kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab nilai atas sama dengan nilai bawah. Bila sama, makanya dengan sebab sama tu kita boleh bentukkan apa? Kita boleh bentukkan apa? Kita boleh bentukkan persamaan. Contoh, 2x tolak y. Okay, 2x tolak y sama dengan 5x tolak 14. Nampak? Tapi susunannya tak cantik. Jadinya kita kena susun bagi cantik. Faham? Let's say kita kumpulkan huruf semua dekat belah kiri. Tinggal nombor je dekat sebelah sini. Boleh? So apa jadi? 2x tolak y tolak 5x sama dengan 14. Negatif 14. So selesaikan yang ini. Selesaikan apa yang sama ni kan? 2x dengan negatif 5x ni kan? End up awak akan dapat jawapan berapa? Awak akan dapat negatif y tolak negatif 3. Tolak 3 lah. X sama dengan negatif 14. Dah siap. Ini adalah persamaan yang pertama. Nampak tak? Sempurna dah. Ada tak kuasa 2? Tak ada. Ada tak pemboleh ubah yang bertindan duduk sebelah-sebelah? Tak ada. Faham? Okay, good job. So now kita tengok. Mana lagi kawasan yang kita boleh ambil? Of course, garisan kiri dengan garisan kanan ni. Sebab apa? Dia punya panjang adalah sama. Panjang sini sama. Kiri dengan sama. Jadinya kita boleh buat macam ni. 2/1/2y sama dengan apa? X tambah 1. Kenapa buat macam ni?
Sebab apa? Sebab panjang garisan ni yang nilainya ini sama dengan panjang garisan kanan ni yang nilainya ini. Faham setakat ni? Okey, good job. Alhamdulillah. So now, tugas kita untuk mencantikkan persamaan yang kita wujudkan ni. Buat macam mana? Buat macam atas ni. Pastikan huruf dekat belah kiri, nombor dekat belah kanan. Okey, so Alhamdulillah. So now, apa kita kena buat? Kita kena pindahkanlah X tu dekat sebelah. X ni kita kena pindahlah, kita kumpulkan kat sebelah kiri. Boleh? Alright, good job. So kalau boleh, Alhamdulillah. So, apa kita kena buat? Tulisanlah 2, 1/2 Y tolak X sama dengan 1. Settle. Ini adalah persamaan yang kedua. Boleh ke boleh? Macam tu je. Okay. Alright, good job. Alhamdulillah. Settle So, kita dah menjawab soalan A. 2 persamaan linear serentak. Sekarang apa kita nak buat? Kita kena cari nilai X dan Y. So dah nama pun persamaan linear serentak. Of course tak kisah kita guna mana. Persamaan linear kaedah penghapusan atau kaedah penggantian. Cikgu sangat suka kalau kita guna kaedah penghapusan sebab dia pendek. Okey, jom. So dengan menggunakan dua persamaan linear kita dah wujud ni, yang pertama dan yang kedua, kita cantumkan dekat sini. Macam tu je. Cantumkan dekat sini. Susun lah. Negatif Y. Okey, tolak 3X sama dengan negatif 14. Yang kedua apa? Dah tulis dah yang ni. Okey, 2 1/2Y tolak X sama dengan 1. Settle. So, kalaulah cikgu pakai kaedah penghapusan, apa kita kena buat? Apa kita kena buat? Of course, kita kena buat menyamakan nilai yang kita nak potong lah. Menyamakan nilai yang mana kita nak potong. Cikgu tahu awak dah biasa kaedah ni. Cuma cikgu nak tunjukkan cara dia. Of course, satu set soalan sampai habis soalan ni. So, apa kita kena buat? Okay, apa yang kita nak potong dulu? Contoh, let's say kita nak potong X dulu. So, makanya X ni kita akan kali 3 lah. Kita kali 3. Nampak? Kita akan kali 3. So, bila kali 3, apa akan jadi? Okay, sekejap. Kat sini kita salin balik yang ini. Ini kita salin yang ni negatif Y tolak 3X sama dengan negatif 14. Okey, yang ni bila kita dah kali 3 jadi 3 kali 2 1/2. Apa jadi? Let's say 2 1/2 ni kali ni tambah kan? 2 kali 2 4 tambah 1 5 5/2. Kali dengan 3 berapa? 15/2. 15/2Y tolak dengan 3X sama dengan apa? 3 kali 1, 3. Okay, settle. Sampai sini sangat penting Okay, so of course kita dah nampak dah sama dah dekat bahagian apa? Dah sama dah dekat bahagian yang X ni. Bila dah sama nilai dia, kita kena tentukan apa operasi yang terlibat. Macam mana kita nak hapuskan agak-agak. Okay, of course kita kena letak operasi apa? Operasi tolak dekat sini. Supaya tolak menjadi tambah. Tambah jumpa tolak jadi hilanglah nilai tu. So sini tolak, sini pun tolak. So potong. Jadi kosong lah dekat situ. Faham? Right, yang ni pula. Apa yang tinggal? Ini adalah nilai negatif 1 Negatif 1 tolak dengan 15/2. Apa jawapan dia? Okay, cuba tekan kalkulator. Okay. Negatif 1 tolak 15/2. Kita akan dapat 8/1/2 ataupun dapat 17/2. So kita akan dapat 17/2. Negatif 17/2. Negatif 17/2. Dapat? Okey, sama dengan apa? Negatif 14, yang ni akan dapat negatif 7/17. Settle. Ni apa? Y. Sekarang kita nak nilai apa? Kita nak nilai Y. So macam biasa, kita nak nilai Y. Apa kita kena buat dengan 17/2 ni? Of course, kita kena pindahkan dekat sebelah. Yang ini, ni. Kita kena pindah dekat sebelah.
Hubungannya darab bila pindah akan jadi bahagi kelas. Gitu je. Yang Y tinggal dekat sini, yang ini jadi negatif 17 bahagi dengan negatif 17 per 2. Tekan kalkulator, apa jawapan dia? Negatif akan dapat positif Kita akan dapat 2. That's it. Simple. So maknanya dekat sini Y adalah 2. Y adalah 2. Apa lagi dia nak? Of course dia nak X lah. Y kita dah cari, sekarang kita cari X. X, cikgu sangat recommend bila kita belajar part ni, kita kena ambil persamaan yang pendek lah. Nombornya kecil-kecil. Kita ambil ni lah contohnya. So tu dekat sini. Okay, apabila Y sama dengan 2, maka X adalah apa? Let's say, masukkan dekat persamaan satu. Okay. Negatif Y tolak negatif 3X sama dengan negatif 14. Y 2 So negatif 2 tolak negatif 3X sama dengan 14. Negatif 14. Okay. So susunlah. So negatif 3X kat sini So sini negatif 14. Negatif 2 pindah sana akan dapat tambah 2. End up jadi apa? Itu saja je buat macam ni. So, awak faham? Next apa lagi? X. Negatif 12 bahagi negatif 3 akan dapat jawapan berapa? 4. Short form terus. So oleh itu X sama dengan 4, Y sama dengan 2. Alright, so settle yang B. Boleh? Alright, good job. So now kita tengok C. C dia nak apa? Kira luas segi 4 tepat itu. Luas, formula kita tahu panjang kali lebar. Macam mana kita nak buat tu? Okay, let's say cikgu badan bahagian ni. Cikgu badan bahagian ni. Berpandungkan nilai X dengan Y kita dah cari tu. Of course kita akan guna nanti Kita akan guna nanti. So let's say kita ambil mana yang senang nak kira. Mana yang senang nak kira? Mana yang senang nak congak? Let's say kita ambil merah-merah ni lah. Merah-merah ni Ke nak yang ni? Sebab ni 1. Okay, kita ambil ni lah. Ni 2 Kena kembangkan dulu. Kita ambil ni lah, hijau-hijau ni lah. Let's say kita tahu luas segi 4. Luas adalah panjang kali lebar. So panjang dia sorry. Apa pula macam tu? Okay, bukan ini lah. Alright. Okay, luas panjang kali lebar kan? Panjang kali lebar kita nak ambil mana yang mudah? Mana yang mudah? Let's say kita ambil nombor yang senang, ambil ni je lah. Kita ambil merah dengan hijau ni. Ini panjang, ini lebar. So panjang adalah 2x tolak y. 2x tolak y kali apa? Kali x tambah 1. So macam biasa, apa kita kena buat? Kita kena kembangkan dia lah. Kembangkan dia macam biasa. Okay? Boleh? Ataupun cikgu boleh recommend, kalau tak kembangan pun nak mudahkan kita kira kan? Boleh je tukarkan nilai ni dulu. Boleh je tukarkan nilai ni dulu. Contoh, okay, tengok. Ada banyak cara sebenarnya. Sama ada awak kembangkan yang baru tukar ataupun awak tukar siap-siap. Contoh yang ini. Kalau 2x, x 4, y 2. So masukkanlah 2x 4, y 2. 2 kali 4, 8. 8 tolak 2, 6. Maksudnya panjang sini adalah 6. Okay, 6. Faham 6 cm. Yang ni, x tambah 1. X berapa? 4. So 4 tambah 1, 5. So jadi 5 cm lah. Tak payah pakai ni lah. Tak payah pakai ni. Faham tak cakap ni? Kalau alhamdulillah. Kita tukar kepada nilai terus lah. Tak payah kembang-kembang lah. So end up, apa yang kita akan dapat? Ambil je lah 6 kali 5 tadi. Simple. End up kita akan dapat 30 cm kuasa 2. Alright. Macam tu je kita nak jawab soalan ni. Boleh ke boleh? Okay, alhamdulillah. So untuk soalan persamaan ini, core-nya adalah yang bahagian A ni. Kena mahir untuk A ni. So pastikan kena banyak lagi buat latihan.
Tak tahu boleh tanya cikgu di 0145562679. Okey, dah itu saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.